Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Hari ni kita buat video lagi. Pasal apa? Pasal COVID-19 ni lah. Pasal lockdown, PKP ni apa semua ni. Kita duk tengok. Kenapalah kerajaan dia tak ambil idea daripada rakyat supaya tutup semua sempadan negara, kawal ketat semua sekali dan buat clearance dalaman. Kita duk heran ni, dia duk buat PKP, lepas tu buat lockdown, tapi kita tengok masyarakat dalaman ni saja pun duk bergerak merata lagi, duk berimpun lagi. Yang Datuk Ismail Sabri kata saya dah tutup pintu depan, kawan saya pergi buka pintu belakang. Alasan macam ni mana boleh bagi kat rakyat? Habis rakyat nak kena penin dengan hampa punya perangai duk berkelahi sesama korang. Jadi kena fikirlah. Saya tak nampak apa masalahnya kerajaan ni dia tak nak lockdown betul-betul. Lockdown lah betul-betul. Larat ke dah setahun lebih dah ni. EPF dah bantu rakyat, kerajaan pun dah bantu rakyat. Nak tunggu sampai macam mana? Kali ni buat lockdown, buat PKP, bantuan untuk rakyat mana? Nampak ni? Padahal saya dah cakap dah sebelum ni, kalau buat tutup kawalan ketat pintu sepadan apa semua, buat clearance kat dalam, semua rakyat Malaysia wajib pergi swab test, wajib ambil COVID. Ni semalam ada kawan aku seorang mai sembang aku, dia kata dekat US harga vaksin tu RM5 je. RM5 ke $5 aku tak tahulah. Tapi itu aku tak pastilah. Kita tak mau cerita pasal harga tu, lantak pilah. Yang penting penyelesaian masalah COVID ni, apa pelan tindakan lengkap kerajaan? Rakyat dah susah dah ni. Semua orang makin hari makin susah ni. Kan? Jadi yang saya dengar sebelum ni, Datuk Ismail Sabri kata apa? Kita akan buat kawalan terhadap isu wabak COVID ni. Bila statistik meningkat, kita akan perketatkan. Bila statistik menurun, kita akan longgar-longgarkan. Ni duk ketat, longgar sampai bila? Saya bagi cadangan sebelum ni, bangunkan semula pintu-pintu sempadan negara ni, dibuat kawalan semula, kawalan ketat. Babi pun tak boleh lintas. Boleh tak boleh ni? Ke tak boleh kawal sempadan ni? Yang kedua, buat pembersihan warga asing secepat mungkin. Mana warga asing yang ada ni, tangkap, kumpulkan satu tempat. Dan rakyat sendiri vaksinkan dia. Swab test, vaksin. Buat pengasingan. Kita ada banyak wakil rakyat tengok kawasan masing-masing. Masa ni lah wakil rakyat kena kenal mana pengundi dia. Ini dia buat macam ni. Nak kata lockdown, tak lockdown juga. Kan? Orang bersepah-sepah juga tengok ni. Lepas tu besok yang susah rakyat. Menteri tak apalah. Korang 3 bulan tak ada gaji pun senyum. Kan? Lepas tu yang baru ni aku dengar pula kemarin, tu yang baru kena pecat lah apalah tu. Dengar dalam JLC anak bini semua dah susun siap dah. Engkau orang ni lagi 10 tahun PKP pun tak apa. Tapi rakyat macam mana? Kan? Peniaga restoran, berapa banyak kawan aku restoran, bungkoi tutup, cuti. Pekerja tak ada gaji. Jadi macam mana sekarang ni? Sebenarnya nak buat apa sebenarnya ni? Bila dah buat lockdown, bantuan rakyat untuk rakyat kena sampai lah. Apa dia bantuan rakyat? Takkan bagi 100 suruh pakai sampai 3 bulan kot. Agak-agak lah. Kan? EPF aku dengar kata tutup. Tak tahulah betul tak betul. Tutup. Semua urusan online. Masa dia buat lockdown, masa ni lah pula nak kena online. Patut masa ni lah EPF kena bersuara. Keluarkan bajet-bajet untuk penjarum. Untuk program yang kedua. Macam mana yang buat itu hari, Air Lestari lah apa tu semua. Buat balik. Keluarkan lagi 10,000. Keluarkan lagi 5,000. Jangan buat macam ni. Rakyat tu tunggu-tunggu ni. Penyelesaian yang kerajaan nak buat macam mana? Cuba tengok Wuhan. Sebelum ni paling teruk kena COVID. Aku tengok dalam satu video,
Menteri dia pergi melawat rakyat. Rakyat semua lambai kat tingkat rumah je. Rakyat tak keluar ke jalan. Duduk dalam rumah betul-betul. Tak keluar. Tempoh lockdown berapa? Sebulan semua duduk rumah. Pasal apa macam tu? Pasal dia bagi lockdown, duduk rumah, wakil-wakil rakyat hantar bantuan bekalan makanan semua kat rumah. Jadi yang keluar untuk urusan luar ni limited. Wakil rakyat je yang keluar. Anggota-anggota keselamatan, polis ke, tentera ke, depa ni yang keluar pergi melawat penduduk. Pergi tengok ada masalah apa. Sebab nak lockdown ni. Jadi kalau betul-betul nak lockdown betul-betul. Tutup pintu sepadan semua, buat kawalan ketat. Ni kapal terbang pun boleh masuk sampai U-turn dekat Malaysia. Macam mana ni? Macam mana nak habis COVID ni? COVID ni boleh habis tak? Okey, program kerajaan sekarang ni, dia buat yang sekarang ni lockdown. Macam mana kita nak tengok kata lockdown ni boleh habiskan COVID? Sedangkan kita tak buat pun saringan-saringan terhadap dalaman rakyat kita. Habis tu kalau tak buat, ni buat lockdown, statistik turun. Tak lama lepas tu naik balik. Mana datang naik balik? Pasal tak buat clearance dalaman. Jadi tolong buat satu pelan tindakan lengkap untuk COVID ni. Selesaikan masalah. Setahun lebih dah ni. Kan? Aku pun kalau setahun lebih, goyang dah. Bisnes semua terjejas ni. Kan? Teruk terjejas, bukan sikit-sikit. Kan? Jadi, kita pun dah mula nak bersuara lah ni. Apa pasal jadi macam ni? Untuk pinjaman bank, moratorium apa semua tu, immediate lah. Sebut je lockdown, moratorium terus jalan lah. Lagi apa? Masa ni nak suruh rakyat bayar. Macam mana dia nak bayar? Dah lah lockdown, tak ada kerja. Lepas tu nak suruh bayar hutang bank. Macam mana nak bayar? Jadi kita nak tahu. Okey, tak kisahlah kerajaan nak buat apa. Tapi dengan lockdown ni, cuba explain macam mana statistik COVID ni boleh turun. Macam mana yang korang kata kalau buat lockdown ni boleh turun? Sekarang lockdown, orang semua pergi duduk kat rumah. Kat dalam rumah tu korang tahu ke ada COVID, tak ada COVID? Tak tahu. Besok korang lepas release, okey, free kan, tak ada lockdown dah. Tiba-tiba meningkat balik. Memanglah meningkat. Semasa korang buat lockdown, korang tak buat clearance. Jadi aku pun heran lah tengok. Dia orang ni sebenarnya sedang menjaga apa? Mempertahankan apa ni sampai setahun lebih ni. Padahal aku tengok kalau betul-betul full swing, betul-betul force to go lah. Tutup pintu sepadan semua, buat clearance. Semua rakyat Malaysia wajib ada kad pelepasan COVID-19. Ini korang nak tangkap warga asing, dah terlalu ramai sampai tak terkumpul. Warga asing boleh buka kedai, meniaga apa semua. Jadi, kabel sana, kabel sini. Nak tutup kilang arak, tak boleh tutup. Yang Datuk Ismail Sabri kata, okey, industri apa yang boleh buka? Hanya industri-industri yang merujuk kepada keperluan saja boleh buka. Mai sekok lagi ni, dia bantai buka pintu belakang. Main kot pintu-pintu belakang ni. Ni yang masalah ni. Dia nak tutup tak boleh. Tu, tycoon-tycoon besar tu semua kawan. Bisnes nak jaga, ekonomi nak jaga, poket pun nak jaga. Nak tutup 10 hari, 20 hari pun tak berani. Tapi mampu sampai setahun lebih, dekat 2 tahun dah ni. Tak selesai-selesai ni. Wuhan tu pergi tengok. Contoh macam mana kerajaan China menyelesaikan masalah COVID. Macam mana dia buat? Lockdown betul-betul. Rakyat tak kisah kalau kau nak lockdown rakyat ni. Nak lock dia 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Lock. Dan kau bagi tahu kita buat proses pembersihan dalaman. Warga asing semua masa ni lagi nak tangkap. Tak ada pasport ke apa semua tangkap. Bahaya untuk rakyat kita. Duk mempertahankan warga asing yang tak ada identiti, tak ada dokumen ni semua. Dia bawa penyebaran COVID yang nak mampu rakyat sendiri. Kera di hutan disusukan, anak kat rumah mati kelaparan. Ni lah dia. Aku pun tak faham lah kenapa benda ni berpanjangan. Dan kita minta kerajaan tolong tengok suara rakyat. Korang ni kalau ditegur marah, cakap lebih-lebih, korang mula nak tangkap lah apa semua. Tapi rakyat makin hari makin tak tahan dah ni. Sekejap lockdown, sekejap tak. Macam mana ni? Kan? Aku ada 3 restoran. 2 dah terjejas dah. Tinggal 1 ke? Mestilah aku pun bersuara. Kan? Apa nak jadi kalau macam ni? Kalau aku pun boleh terkesan, apatah lagi orang yang kerja, yang tak ada kerja sekarang. Lagilah terkesan. Kan?
Sekarang mesej masuk telefon daripada kawan-kawan masuk. Semuanya mesej kalau masuk, kalau semua tanya ada duit lebih tak? Boleh pinjam duit tak? Ni kawan-kawan aku yang sebelum ni ada kerja ni, makan gaji. Bermakna dah susah lah tu. Jadi minta kerajaan tolong tengok balik benda ni. Engkau orang buat apa sebenarnya? Engkau orang nak jaga apa? Nak jaga menteri, nak jaga kedudukan, nak jaga kuasa sampai biarkan COVID ni panjangan ke? Atau macam mana? Sebab apa? Tak faham lah apa yang korang buat ni sebenarnya. Kan? Pintu sepadan tak tutup. Rakyat bergerak mengata-kata. Lepas tu korang suruh lockdown. Lockdown rakyat susah. Bantuan tak sampai. Bantuan kewangan tak ada. Lepas tu nak suruh rakyat lockdown. Bersepah-sepah rakyat. Lepas tu tangkap compound. Ini adalah satu plan tindakan untuk nak nak selesaikan masalah COVID ke? Ke macam mana sebenarnya? Amat pelik, tak faham. Sempadan tak tutup betul-betul. Lepas tu dalaman tak buat clearance. Tiba-tiba kita nak putuskan rantaian COVID. Macam mana nak putuskan tu? Saya sebagai rakyat, saya berhak untuk tanya. Sebab apa? Apa yang berlaku sekarang dah mula menjejaskan orang. Daripada awal dulu saya dah cakap, tutup pintu sempadan, kawal ketat-ketat semua. Lepas tu, buat clearance. Semua rakyat Malaysia pemegang MyKad wajib ada kad pelepasan COVID-19. Tak payahlah nak roblok-roblok sangat. Polis tu duduk kat roblok, penat dah tu setahun lebih. Lagi baik kerahkan dirang ni, jaga pintu-pintu sepadan dan buat rondaan. Mana-mana rakyat yang nampak berjalan mana-mana boleh panggil je, random je. Mari sini, kad pelepasan COVID ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kalau kau mana boleh duduk luar? Betul tak? Buat satu undang-undang ketat, 1 bulan, kawal habis-habisan. Mesti selesai masalah COVID ni. Sebab tu aku cakap, kalau bagi aku sebulan je habis dah COVID ni semua. Pasal apa? Buat betul-betul lah. Ini nak tutup kedai takut, nak tutup kilang takut, tokek besar telefon lah apa semua. Mampulah kalau macam ni. Sudahnya kilang arak pun jadi minuman keperluan. Dia kilang pengeluar barang keperluan harian. Orang hari-hari nak minum arak mabuk ke? Tu bukan keperluan. Itu orang minum untuk nak enjoy je. Kan? Jadi minta saranan saya kepada kerajaan, tolong tengok balik benda-benda macam ni. Risau lah tengok apa yang korang buat sebenarnya ni. Sampai bila ni? Kalau nak main, statistik turun, kita longgarkan. Statistik naik, kita perketatkan. Sampai kiamat pun tak boleh habis lah COVID ni. So saranan saya, cadangan saya, minta kerajaan tolong tengok balik. Kan? Panggil, kerahkan anggota-anggota tentera, pasukan keselamatan ni semua, border-border ni semua, pintu sempadan semua. Jangan bagi ada orang luar masuk ceroboh negara apa semua. Satu. Yang kedua, warga asing ni semua, clear kan? Memanglah nampak Malaysia di luar ramai orang, tapi bukankah boleh dibuat pembahagian? Wakil rakyat kawasan, jaga kawasan dia, uruskan kawasan dia. Ini duk suruh orang duduk rumah. Kat hospital tu sampai dah tak cukup katil lah. Memanglah semua orang sakit pergi hospital. Lepas tu besok, statistik semua dah kurang, semua orang sakit dah pergi hospital. Besok dia tiba-tiba dia naik balik. Pasal apa? Yang kat luar ni tak tahu mana yang bawa. Selepas lockdown, hari ke-14, anda pasti di kawasan luar, di luar daripada hospital ni semua tak ada dah COVID. Tak boleh pastikan. Dia duk meribak lagi. Mai pula varian Afrika lah, India apa semua ni. Mai mana ni? Kalau tak mai daripada luar. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, tolong tengoklah. Sudah-sudahlah tu main politik apa semua. Tengok rakyat ni, penyelesaian. Kau orang nak buat macam mana? Rakyat nak tahu apa kau buat. Okey, kau cakap lockdown. Rakyat nak tahu dengan lockdown ni macam mana COVID tu boleh jadi kurang. Kalau seimbang dengan aku, bukan 70%. Kalau seimbang dengan aku, macam mana selesai masalah COVID ni? 99% lah selesai. Tapi kawal ketat lah. So fikir-fikirkan. Ini saja video saya. Minta tolong untuk menteri yang handsome ni, tolong tengok balik cadangan ni. Kalau tidak korang ni duk lockdown, sekejap longgar, sekejap ketat. Sekejap longgar, sekejap ketat. Saya kalau longgar-longgar ni saya tak suka. Saya suka yang ketat-ketat. Biar saya yang longgarkan. Faham-faham lah. Hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian. Wassalam.